Pengenalan pengurusan. Pengurusan didefinisikan sebagai proses mengkoordinasikan kecekapan sumber serta keberkesanan pentadbiran dalam usaha mencapai objektif organisasi. Stephen H. Goodman 2008. Definisi ini menjelaskan akan perbezaan di antara keberkesanan dan kecekapan. Keberkesanan merujuk kepada pencapaian objektif dengan melaksanakan perkara yang betul, manakala kecekapan pula merujuk kepada penggunaan input yang minimum bagi mencapai pengeluaran yang maksimum. Selain itu, definisi yang lebih luas turut diutarakan oleh George R. Terry 1953 berkenaan definisi pengurusan. Perancangan, pengorganisasian, pendorongan dan kawalan merupakan 4 definisi utama pengurusan. Merancang merujuk kepada tindakan pengurus yang melaksanakan perancangan terlebih dahulu menerusi sesuatu kaedah dan bukannya berdasarkan emosi. Pengorganisasian pula merujuk kepada pengurus yang mengkoordinasikan sumber manusia serta bahan organisasi, manakala pendorongan di mana orang bawahan dipimpin dan dimotivasi oleh pengurus dan pengurus memastikan piawaian atau norma yang ditetapkan tidak tersasar daripada proses perancangan kawalan. Teori pengurusan saintifik Frederick Winslow Taylor merupakan teori berkaitan pengurusan yang menganalisis dan menyatukan aliran kerja. Frederick Winslow Taylor, Frank Lillian Gilbert dan Henry Gunn merupakan penyelidik yang telah menyumbang ke arah pendekatan pengurusan saintifik. Objektif utama kepada pengurusan saintifik ini adalah untuk meningkatkan kecekapan ekonomi menerusi penumpuan terhadap produktiviti buruh. Terdapat 4 prinsip dalam teori tersebut, iaitu mengkaji cara bagaimana pekerja bekerja dan mencari jalan yang terbaik dalam melaksanakan tugas tersebut. Pengkhususan kerja, pengambilan pekerja yang memiliki kemahiran serta keupayaan dalam menjalankan tugas, dan keadilan sistem pembayaran gaji. Idea teori ini pula terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu tujuan umum teori, andaian teori, prinsip, aspek atau proses komunikasi. Tujuan umum teori. Ia dipelopori oleh Frederick Taylor pada abad ke-19 yang menekankan dasar usaha awal kecekapan ekonomi serta menjana sistem di mana majikan dan juga pekerja berkemungkinan dapat menerima sebanyak mungkin faedah dan membimbing majikan serta pekerja bagi memastikan mereka menuju ke arah tujuan yang sama. Andaian teori, prinsip, percaya kecekapan pengeluaran dapat ditingkatkan sekiranya pekerja dapat menjimatkan masa, kemampuan dan kemahiran pekerja haruslah dipertimbangkan. Pekerja dimotivasikan dengan kadar insentif upah pekerja. 4 prinsip andaian teori. Pertama, mengkaji cara bagaimana bekerja dengan mencari jalan yang terbaik dalam melaksanakan tugas. Kedua, pengkhususan kerja merujuk kepada pelaksanaan pembagian kerja. Ketiga, pengambilan pekerja yang memiliki kemahiran dan keupayaan dalam melaksanakan tugas. Keempat, keadilan sistem pembayaran gaji. Aspek atau pembayaran komunikasi, andaian berkaitan komunikasi dalam pendekatan klasik. Aliran komunikasi, wujudnya pelbagai arah, aliran komunikasi, aliran mendatar mengikut aliran, hierarki, merupakan aliran komunikasi yang terpenting. Komunikasi dijalankan secara komunikasi ke bawah dalam bentuk arahan dan peraturan. Style komunikasi lebih kepada berbentuk formal. Pemilihan perbendarahan, kata serta penggunaan bahasa yang standard juga merupakan ciri komunikasi dalam pendekatan klasik. Saluran komunikasi, saluran bertulis merupakan saluran yang paling kerap digunakan berbanding saluran komunikasi lain seperti bersemuka atau berkomunikasi melalui telefon dan komputer. 3.0 Hubungan di antara teori dan realiti. Penerapan pengurusan saintifik moden dalam kebanyakan pengurusan organisasi merupakan aset utama organisasi. Dapat menyaksikan perkembangan semangat inovatif setiap generasi dalam perniagaan. Sesuatu tugas atau kerja mampu dilaksanakan dengan efektif
sekiranya ianya dirancang dengan baik serta mengikut aturan jadual yang telah ditetapkan. Cara bagaimana pekerja bekerja dalam mencari kaedah yang terbaik. Membuat pemantauan terhadap semua pekerja bagi memastikan pekerja turut sama menggunakan kaedah pengurusan saintifik ini semasa mereka menjalankan kerja. Pengkhususan kerja. Menjelaskan hubungan realiti dengan teori tentang pengagihan tanggungjawab dan kerja di antara majikan dan pekerja. Pengambilan pekerja yang memiliki kemahiran dan keupayaan. Temuduga dan ujian merupakan proses yang diguna pakai pada masa kini untuk memilih pekerja yang paling layak untuk sesuatu jawatan. Sistem pembayaran gaji. Kebanyakan organisasi melaksanakan aktiviti penilaian prestasi kemahiran pekerja bertujuan untuk pemberian kenaikan gaji, bonus, kenaikan pangkat dan sebagainya. 4.0 Analisis atau kritikan terhadap teori. Pengenalan teori ini semasa berlakunya revolusi perindustrian telah membantu kebanyakan perniagaan. Kajian masa dan gerakan Time and Motion Studies turut dijalankan oleh Taylor. Teori pengurusan saintifik ini adalah bercorak task-oriented, menekankan akan kepentingan kepintaran pengkhususan dan pembahagian kerja. Penekanan terhadap aspek fisiologi pekerja. 4.1 Kelebihan teori pengurusan saintifik. Antara kelebihan utama yang terdapat di teori pengurusan saintifik ini adalah pengenalan kaedah kerja yang lebih moden, seterusnya menggantikan kaedah kerja organisasi yang ketinggalan zaman. Contohnya, menerusi pemerhatian Taylor terhadap tugas buruh seperti memunggah kereta api yang penuh dengan biji atau mengangkat besi ke kilang keluli. Beliau merasakan perlunya pengenalan terhadap konsep pemberian waktu rehat semasa bekerja. Pengenalan konsep ini adalah bertujuan untuk mengembalikan tenaga pekerja yang keletihan semasa menjalankan kerja. Kesannya, semakin banyak masa berehat diberikan kepada pekerja, semakin tinggi keberhasilan yang diperolehi. Seterusnya, di antara kelebihan teori pengurusan saintifik adalah kebebasan yang diberikan dapat membantu pengurus untuk mengenal pasti pekerja yang kurang menunjukkan prestasi yang memberangsangkan. Sekiranya punca kemerosotan prestasi pekerja adalah disebabkan kegagalan pekerja menguasai sesuatu tugas, pengurus hendaklah menawarkan latihan kepada pekerja tersebut. Usaha pengurus ini sedikit sebanyak dapat mencegah pekerja daripada berasa kecewa dengan ketidakpastian terhadap bagaimana untuk melakukannya. Dalam pada itu, kelebihan lain yang diperolehi kesan daripada pengenalan teori ini ialah dapat merangsang motivasi pekerja. Motivasi pekerja dapat ditingkatkan melalui pemberian kadar upah pekerja bergantung pada produktiviti yang dipamerkan. Motivasi berbentuk penghargaan iaitu pemberian insentif akan mewujudkan rangsangan yang amat berkesan bagi meningkatkan prestasi pekerja serta prestasi organisasi. Di samping itu, teori ini juga memberikan kelebihan kepada organisasi untuk menguruskan pekerja. Pendekatan teori ini dapat dilihat membantu memudahkan serta mengoptimumkan kaedah kerja yang dilaksanakan. Selain itu, teori ini juga memberikan kebebasan kepada pengurus untuk memainkan peranan yang lebih besar. Pengurus diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana ianya harus dilakukan dan menetapkan tempoh masa untuk pekerja menyelesaikan tugas tersebut. 4.2 Kelemahan teori pengurusan saintifik. Kelemahan utama yang dilontarkan oleh pemikir lain terhadap teori pengurusan saintifik adalah penumpuan penuh terhadap keperluan proses berbanding keperluan pekerja. Dalam erti kata lain, pengurusan yang tidak mesra buruh. Sebagai contoh, seorang pekerja yang telah bekerja di kilang perabot selama 8 tahun dan hanya dikhususkan kepada tugas pemasangan kayu sahaja. Kesannya, kemahiran pekerja tersebut adalah terbatas berikutan hanya memberikan penumpuan kepada pemasangan kayu sahaja. Seterusnya, kelemahan kedua adalah dari aspek andaian Taylor terhadap keupayaan manusia. Taylor berandaian pekerja kurang berpengetahuan dapat memahami
skop kerja dan perlu diarahkan untuk melakukan suatu kerja. Sebagai contoh, pekerja A hanya memfokuskan terhadap pekerjanya saja, sehinggakan tiada masa atau ruang untuk mengetahui apa kerja yang sedang dilakukan oleh pekerja B. Seterusnya, di antara kelemahan lain adalah keterbatasan komunikasi di antara pekerja. Menerusi Taylor Rims, pergaulan pekerja terbatas berikutan pekerja hanya tertumpu kepada menjalankan kerja masing-masing. Justru itu, tidak berlaku perhubungan dan komunikasi yang mendalam di kalangan pekerja. Selain itu, komunikasi juga dilihat tidak wujud di kalangan buruh secara langsung dan juga buruh secara tidak langsung. Akhir sekali, kelemahan fahaman Taylor di mana tidak wujudnya unsur sabotaj di kalangan tenaga kerja. Taylor beranggapan proses kerja atau perhubungan manusia membantu penyesuaian pekerja terhadap prosedur baru. Namun, situasi adalah di sebaliknya, di mana pembangunan di tempat kerja adalah terbatas. Kesimpulannya, teori pengurusan saintifik ini bukanlah dianggap teori yang lengkap kepada pengurusan organisasi kerana ianya memiliki kelemahannya yang tersendiri. Berikutan ketiadaan pengiktirafan terhadap kewujudan kesepaduan di antara rohani, jasmani dan akal dalam kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.